Beberapa hari yang lalu tular mengenai kisah bekas atlet Paralimpik yang pernah memenangi 7 pingat emas dan 3 pingat perak untuk negara. Namun kini beliau terpaksa berniaga kecil-kecilan di kaki lima. Harimau Malaya mendapatkan beliau di sekitar Bukit Bintang untuk mendengar sendiri kisah sebenar mengenai isu tersebut. Jom bersama kami. Okey, Misko, ada beberapa pihak mendakwa telah menghulurkan bantuan seperti tawaran khusus kemahiran, tetapi dikatakan Misko sendiri menolak untuk menerima bantuan tersebut. Jika benar, pasti ada alasan tertentu Misko bersikap demikian. Kenapa, Misko? Sebab saya tak rasa saya nak kerja dengan orang. Kenapa saya bila sesak saya minta tolong menenjam, orang tak nak tolong saya. Bila saya rasa saya dah stable, orang baru nak kalut-kalut cari kerja untuk saya. Bila saya sesak, tak ada siapa pun nak tolong saya, panggil saya tunggu. Salah ke saya bekerja macam ni? Saya rasa tak salah. Saya dah fed up nak kerja dengan orang. Sebab orang kadang-kadang bukan faham pun. Bukan boleh faham kerja. Kita ni OKU memang boleh tambah-tambah, saya tak tahu nak tulis, tak tahu nak baca. Bukan senang, tambah-tambah umur saya sudah meningkat. Saya tak minat kerja dengan orang. Jadi bagi Misko, kerja khusus tu yang ditawarkan tu tak sesuai lah dengan jiwa. Khusus macam mana maksud dia? Kalau yang saya tahu ada khusus kemahiran perniagaan dan juga sains sukan. Misko tak boleh nak bawa lah khusus tersebut. Sebab saya dah keluar dari Paralimpik lah. So saya tak lagi nak khusus apa lagi. Saya rasa tak perlu nak khusus. Tapi khusus tu kalau Misko macam deliver baik dalam khusus tu boleh menghasilkan duit juga. Jadi kenapa Misko tak ambil peluang tersebut? Sebab selalu saya ambil peluang. Bila orang bagi saya peluang, saya pergi. Bila saya tak dapat sesuatu, saya usaha. Saya dapat medal tu. Tiba-tiba dia orang kembali kelas. Saya rasa kecewa. Dah so I tak nak dah. Macam contoh SEA Games. Ada orang panggil saya work hard. Apa medal you dapat pun tak kisah. Tapi last minute nak bertanding, dia orang kembali kelas. Last, apa saya dapat? Apa pun saya tak dapat. Medal itu pun saya tak dapat. Saya tinggal mak saya dekat daycare 2 tahun. 2 tahun. Saya usaha sendiri. Saya berenang dengan tangan, bukan dengan kaki. Dengan orang S14. Saya kerja sebab saya nak improve. Saya ingat orang bagi peluang, saya usaha sampai dapat. Bila saya sudah dapat medal itu, sudah improve. Timing sudah dapat medal tu, dia orang kembali kelas. Dekat Singapura pun kes ni terjadi. Tuan rumah kita Malaysia, tuan rumah pun terjadi benda ni. So I rasa fresh. So I tak nak. Okay, Misko, ada statement juga saya dapat tahu. Sebelumnya ada pihak berjanji untuk membantu, tapi tak ada buat apa-apa. Apa bentuk bantuan sebenarnya yang mereka janjikan? Mereka janji panggil saya work hard, macam yakin memang ada tolong saya. Tapi dia janji kata nak bagi saya berita itu dah keluar dalam paper. Tapi sampai sekarang pun saya tak dapat 300 tu. Orang tak tahu, ingat saya dapat. Orang ingat saya ada dapat pencen. Saya atlet lama, bekas lama, memang dulu tak ada pencen. Lagi satu pun saya minat renang. So bagi saya bisnes ni
Bukannya susah, nak 1000 daya, tak nak 1000 kali. Itu saja. Jadi 300 seperti yang diuar-uarkan tu Misko tak dapat lah sampai sekarang? Tak dapat sebab saya nak bagi tahu orang sampai sekarang ingat saya masih dapat. Tapi yang 5,000 tu dapat Misko? Memang 5,000 tu saya dapat. 300 memang saya tak dapat. Paper tu masih saya simpan. Medal ada dengan Misko ke sekarang ataupun mereka? Saya tak ada medal, saya ada kat kampung saya, tak ada kat sini. Kadang-kadang I rasa down, saya nak buat macam mana? Saya nak pakai medal ni dalam badan saya. Saya nak bagi tahu saya ni bukan minta sedekah dengan orang. Saya usaha dengan tenaga saya usaha dengan tangan saya. Macam berenang juga. Kalau pihak mana nak tolong saya, terima kasih. Kalau tak, jangan tanya apa saya perlu. Bila betul-betul saya perlu, tak ada orang tanam. Okey Misko, Misko dikatakan pernah bekerja tapi tempat tersebut tiada lift. Selepas tu ada tak Misko mencuba cari tempat kerja lain? Dan sebenarnya kerja yang macam mana Misko selesa untuk lakukan? Kerja macam mana? Saya kerja dengan OKU sekolah pun. Sendiri OKU sendiri pun tak faham. Saya kerja sana 2002 sampai pergi SEA Games dekat Singapura 15 tu saya tak kerja 2 tahun lebih dekat center. Bila saya balik dia orang panggil saya sign kontrak. Saya kata tak, saya tak sign kontrak sebab saya bukan pergi mana-mana. Ini dia orang bagi saya offer, saya ada peluang saya pergi saja dah. Saya bukan pergi makan angin. Jadi tempat kerja Misko yang dikatakan tak ada lift tu adalah sekolah OKU? Ya, memang OKU. Saya memang dari kecil dari sana. Jadi apa keluhan dia sehingga selain tak ada lift kan, ada tak diorang macam komplain pasal benda lain tentang Misko? Memang tak ada lift. Lepas tu lepas SEA Games, saya ni CP. Otot-otot saya akan jadi keras. Then saya dapat saya pernah bos, saya jumpa dia balik, dia pergi buat dana kat sana. Dia makin tengok makin saya teruk. Dia kata, why not you just follow me, pergi buat meniaga, cuba bila cuti sekolah you cuba tengok. Bila I habis kerja pukul 5, kadang-kadang pukul 6 dia mai ambil saya lah, pergi pasar malam, pergi merata tempat lah saya jual. Pasar malam lah, macam pasar pagi saya try. Then betul juga saya boleh belajar benda yang baru. Why not? Kalau saya kerja kat center, benda itu saja. Mana tempat pun kena marah, itu biasa. Kalau saya training pun kadang-kadang coach pun marah saya. Jadi sebenarnya Misko tak kisahlah untuk melakukan apa-apa kerja sekalipun. Tak, I sekarang tak nak ingat saya nak kerja mana. Saya nak teruskan saya meniaga. Kalau orang rasa nak bantu saya. Kalau tak nak bantu saya pun tak kisah. Tapi harap-harap ada orang bantu saya, support saya dekat belakang lah. Sebab kita punya tenaga makin berumur makin kurang. Okey Misko, Misko begitu marah bila ada pihak yang mencuba untuk cakap berhentilah buat kerja macam ni. So apa kaitan pihak tersebut dengan Misko? Ada kena-mengena ke? Kenapa saya kena berhenti? Saya cari rezeki halal. Saya tak kacau orang. Halo, selamat pagi. Siapa nak bantu saya? Saya jual saya punya handcraft. Saya tak kacau orang. Orang nak beli-beli, orang nak derma-derma, orang derma saya letak dalam sini. Saya jadi mona. Bila kadang-kadang cuaca tak menentu. Bila hujan, saya macam orang gila. Kadang-kadang biasa benda jatuh juga. Orang kadang-kadang tengok saya macam jijik. Walau saya OKU, saya ada mata, ada tangan. Kenapa dia orang jijik sangat? Tak nak tolong sudah. Mulut diam. Kadang-kadang saya pun boleh rasa down. Tapi saya kena semangat, kuat sendiri. Kena otak, mindset sendiri. Saya boleh buat. Sama macam sukan. So,
So kenapa sekarang baru dia orang nak offer saya kerja-kerja? Saya tak nak kerja. Saya nak buat bisnes sendiri. Jadi orang tersebut tak ada kaitan lah dengan Misko sebenarnya. Saya tak tahu dia siapa. You buat kerja, jadi atlet, kenapa you kena kerja macam ni? Tak payah nak kerja macam ni. Saya kata kenapa? Atlet tetap atlet. Saya dah keluar dari saya sudah bekas lama. Saya bukan jadi atlet lagi. Saya orang biasa. So bila orang nak belilah. Tak salah saya bisnes sendiri. Kenapa orang lain bukan wakil Malaysia pun dia orang bisnes? Kenapa saya tak boleh? Kenapa saya tak boleh? Selama ni saya tak pernah kacau orang. Okey Misko, sebenarnya waktu Misko melibatkan diri dalam sukan renang untuk Malaysia, apa yang Misko harapkan waktu tu? Mungkin ada fikir akan ada benefit later. Saya masa itu fikirkan saya wakil Malaysia dah lama. So saya tak sangka saya boleh 2015 tu saya tak sangka saya boleh dapat balik. Saya punya tawaran kata Kau Lipeng you nak datang MSN. Ada satu limit saya kena hit, saya benar sendiri punya target. Baru boleh masuk full time. Buat apa-apa pun saya kena hit sendiri punya target. Walau macam bukan wakil Malaysia, wakil macam Sukma, saya berenang sendiri pun saya kena hit saya punya target baru ada medal tally. Kalau tak ada medal tally. So bukan senang, saya guna tangan saja, saya guna tangan. Tambah-tambah umur saya dah 40 dah dekat 50. So saya memang tak boleh take it. Kalau umur saya 18, saya memang boleh take it. Jadi apa yang Misko harapkan bila Misko jadi salah satu atlet yang membawa nama negara, mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa? Apa yang Misko harapkan di sebalik jasa Misko tersebut? Saya tak, siapa nak support saya, support lah. Kalau tak support saya, just diam saja. Jangan kata saya buat tawaran ni untuk you tak nak kan? You sendiri tak nak. Bukan kita tak bagi peluang. Sebab ada kecewa. Orang selalu bagi peluang pun bila I cuba, bila I dah cuba terbaik, apa saya tak rasa saya dapat apa pun. Jadi Misko memang tak boleh teruskan lah waktu tu sebab faktor umur kan? Faktor umur saya dah meningkat. Orang pun tak mau saya dah tak laku. Kita kadang-kadang kena terima hakikat. Okay, jadi satu pun saya nak cakap, benda ni virus pun bukan salah saya. Mungkin itu satu rezeki untuk saya. Itu kisah benar. Apa yang salah? Virus tak boleh, pakai baju Malaysia tak boleh. Tak, I rasa bukan masalah untuk saya. Ada pihak yang menghalang Misko untuk pakai baju Malaysia ni? Kenapa you pakai baju Malaysia? Sebelum saya datang KL, saya dekat Pandapada Maybank pun, saya pun pakai baju Malaysia. Saya pegang tong macam ni. Saya jual barang, jual tisu, jual deterjen, jual macam-macam. Saya cuba. Kuih-kuih raya pun saya cuba. Mooncake pun saya cuba. Bila saya sesak, pihak mana kata, saya tolong you. Minta detail semua. For me, it's push it. Okay Misko, sekarang ni kita dengar allowance atlet pun dah start kena potong. Tak kira atlet biasa ataupun Paralimpik. Jadi apa harapan dan pesanan Misko untuk atlet kita yang ada sekarang ni? So, kalau nak sesuatu, you work hard. Kadang-kadang janji ada allowance lah. Kadang-kadang kita tak tahu dia orang punya program macam mana. Kalau you nak sesuatu, you just work hard. Bukan senang. Duit itu takkan jatuh untuk you. You nak sesuatu, you kena work hard. Jadi adakah Misko mengatakan atlet perlu ada side income lain tanpa bergantung kepada program sukan negara je atau macam mana? Mestilah kena. Kalau contoh saya sudah tak wakil Malaysia. Tiba-tiba COVID macam ni. Saya pergi cari mana? 3 bulan saya tak kerja. Saya duduk dekat center ni. Saya pernah handcraft. Dan siapa nak bagi saya duit? Saya semua tempat saya duduk tu cuma saya sewa. Saya bukan beli sendiri. Saya tak ada duit nak beli. Tak ada orang bantu saya. So saya keadaan UC ni pun kena hujan, kena apa, rosak. Semua pun kena duit. Ini pun orang bagi pun saya
jadi model beli barang semua. Bukan orang bagi free. Orang bagi free, saya jual, saya jadi model balik. Okey, Misko, ada tak sesuatu yang Misko nak sampaikan dekat pihak di luar sana? Mungkin ada pesanan khas untuk sesiapa sajalah. Kita bagi peluang untuk Misko, kita buka. Kalau betul-betul tak nak bantu saya, just keep quiet. Jangan tanya saya duduk mana. Saya mana tempat pun saya pergi jual. Saya tak akan pergi satu tempat. Mana tempat saya akan pergi. Kalau orang bagi saya peluang pergi luar negara, jual saya punya barang pun, saya tetap pergi. Terima kasih, Misko.